Jadi Kish, sebelum kita menghala ke hujung minggu lepas, ada satu sidang media daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Sidang media yang tujuan utamanya adalah untuk memberitahu hasil siasatan setelah setelah hampir sebulan tamatnya AFF Suzuki. Akhirnya kita ada hasil siasatan yang dijanjikan oleh FM sendiri. Tak siapa-siapa minta siasatan, tapi FM nak bagi, FM yang announce. Dia siasat dia sendiri kan. Siasat internally. Hmm. Tapi dia siasat secara inklusif, result eksklusif tu. Tak, Ah, aku tak faham sangatlah, ah. tapi apa yang terjadi adalah dia umumkan. Jadi ada 10 poin daripada siasatan tersebut yang dibentang kepada hari tersebut, di mana 10 poin tu sebenarnya hang tak perlu tunggu hari Jumaat hari tu. Sebelum Jumaat pun kalau hang Google 10 poin tu memang ada, Memang ada. ditulis beribu-ribu artikel ada Tak, di luar sana. aku rasa kalau hampir warung kedai kopi dekat Skincan tu, kat sana pun orang dah borak dah Oh, no, 10 berat poin tu. dah 10 poin tu lah. Jadi, tapi kira orang Malaysia lagi cekap mah daripada FM. Orang Malaysia siasat dapat dulu baru FM siasat dapat. Persoalan tu tak dapat aku jawab. Okey. Tapi siasatan-siasatan juga, Hmm. ada perkara lain juga yang diumumkan pada hari itu. Yang diumumkan ialah nama ataupun identiti Ketua Jurulatih baru Harimau Melaya, iaitu saudara Kim Pan-gon dari Korea Selatan. Yep. Berumur 53 tahun kan, tak silap aku. Dan dia punya jawatan terkini sebelum datang ke Malaysia adalah sebagai Ketua Jawatan Kuasa Pelantikan Jurulatih untuk negara Korea Selatan. Macam mana ni, Kish? Kim Pan-gon? Kim Pan-gon, seorang nama yang sebenarnya mempunyai reputasi yang agak besar di Korea Selatan. Aku kalau ada apa-apa appointment daripada FM ni, aku akan sentiasa was-was. Sebab kita dah bertahun-tahun menghadap realiti ini kan. Tetapi sebelum kita borak pasal rasional keputusan untuk melantik Kim Pan-gon, sebelum kita berborak pasal keputusan tepat atau tidak, kita fokus kat profil Kim Pan-gon ni dulu. Secara objektif lah, aku tak nak ambil kira FAM dia semua. Objectively, Kim Pan-gon bagi aku adalah seorang calon yang mempunyai kaliber. Dia adalah seorang calon yang mempunyai reputasi di rantau Asia dan juga terutamanya di Korea Selatan. The most important achievement untuk Kim Pan-gon ada dua benda sebenarnya. Sebagai seorang pemain, dia biasa je. Tapi apabila dia menjadi jurulatih, dia paling dikenali sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan Hong Kong. Di mana dia membuat dua perkara. Hong Kong ni ada satu inferiority complex dari segi bola sepak yang dah berlanjutan buat sekian lama. Dan Kim Pan-gon digelar sebagai individu yang mengubah inferiority complex itu untuk peminat-peminat bola sepak dan pemain-pemain bola sepak Hong Kong untuk beraksi dengan lebih yakin. Untuk mereka turun ke padang bukan mengharap untuk mengelak daripada kalah, tapi turun ke padang dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan. Ada perbezaan tu kan? Dan perbezaan tu dibawa oleh Kim Pan-gon. Dia develop satu mentality yang di sana ada satu term, dia kata die for Hong Kong. Satu mentality yang bila turun kat padang tu, kau akan berani untuk berjuang habis-habisan untuk Hong Kong. Dan perubahan mentality berskala besar tu memang diingati oleh penyokong-penyokong sampai sekarang. The second, the other thing yang dia buat di Hong Kong adalah dia memperbaiki prestasi pasukan. Mereka famously kan pernah ikat China seri 0-0 dua kali pada tahun 2015, pernah beraksi dengan cukup positif juga. Tapi dia juga lebih dikenali juga, the other thing, sebagai individu yang mengubah haluan bola sepak Korea Selatan sebelum Piala Dunia 2018. Kalau kau ingat time tu kan di bawah Paulo Bento, kan Korea Selatan tu tengah struggle sikit nak cari momentum before the World Cup. Dia adalah antara individu yang membuat keputusan untuk membuang Paulo Bento dan melantik Shin Tae-yong. Dan perlantikan tersebut yang melihat Korea Selatan impresif sikit dekat World Cup tu, sampai kalahkan Germany 2-0 tu kan. Jadi dia mempunyai reputasi yang besar bagi aku. So pandangan aku secara objektif, I think Kim Pan-gon is a decent candidate. Pandangan hang pula macam mana? Aku bagi konteks sikit. Konteksnya adalah konteks ketua jurulatih yang ada di Southeast Asia. Sebab aku rasa kita semua setuju, sudah masa dia memang in spite of ataupun beserta dengan
keinginan kita untuk menaikkan negara kita sendiri, negara kita Malaysia, untuk orang Thailand untuk Singapura untuk membawa kita ni ke satu tempat yang lebih baik di benua Asia dan seterusnya di mata dunia kan. Kita perlu juga ada peningkatan kolektif di rantau ini. Jadi konteksnya adalah konteks bola sepak ASEAN. Di Thailand, mereka cuba untuk meletakkan seorang nama besar Akira Nishino. Tetapi ada beberapa masalah yang aku percaya masalah komunikasi sehingga kan Nishino tak boleh mendapatkan bola sepak yang sebenar. Tapi no hard feelings antara Nishino dan FA Thailand. Keluar, masuk Manu Poking. Ternyata Manu Poking boleh untuk emulate apa yang FA Thailand bayangkan dengan pasukan national team dia kan. Tapi ada sebab pelantikan Manu Polkin ini dibuat kerana dia berpengalaman di bola sepak Thailand dan dia boleh command respect from Thailand punya pemain-pemain bintang ni lah. Itu dua basis yang pada aku itulah, tapi dulu taktikal sebab banyak jurulatih yang ada keupayaan untuk mengolah taktikal yang baik kan. Tapi Manu Polkin boleh command respect, okey Manu Polkin dapat. Itu sebab kenapa dia dapat. Sebab kenapa Shin Tae-yong dapat job Indonesia pula sebab dia menjanjikan continuity. Dan aku percaya yang perkara tu dengan segala kelemahan yang ada di PSSI pun itu adalah satu appointment yang betul kerana Shin Tae-yong dijanjikan masa yang panjang. Shin Tae-yong dijanjikan untuk menjadi ketua jurulatih bukan saja squad national team tapi squad junior juga. So continuity tu ada. Sebab sebelum tu Indonesia sangat teruk di bawah jurulatih Scott McManamy. Ada sebab. Masing-masing letak jurulatih di sana ada sebab. Tetapi di Malaysia, kita nak tahu apa sebab tu. Adakah ini pelantikan yang ada argumen di sebalik dia ataupun hanya sentimen? Kalau sentimen, disebabkan jurulatih daripada Korea dan Jepun ni sekarang ni trend. Sekarang kalau hang tak lantik jurulatih daripada Korea dan Jepun bermakna hang ketinggalan dengan negara-negara lain. Itu sentimen. Tak ada argumen langsung. Itu kosong. Jumlah argumen di belakang tu adalah kosong. Sekarang ni apa rasional di balik pelantikan ni? Ada dua benda yang menarik perhatian aku ketika that whole press conference yang berlaku tempoh hari kan. Satu is ada diberitahu bahawa pelantikan Kim Pan Gon ni bukan berdasarkan trend yang kita sedang lihat di Asia Tenggara untuk melantik jurulatih-jurulatih dari Asia Timur ya. kan. Bukan sebahagian daripada trend tersebut. Pandangan aku rasa tak ada masalah kalau kau nak jadi sebahagian daripada trend asalkan there is a main reason kenapa individu ini dilantik. Tak kisah kalau kau nak acknowledge yang Asia Timur sedang menjanjikan jurulatih-jurulatih yang baik untuk rantau ini dan kau boleh jumpa satu individu yang betul-betul ada sebab rasional dan macam kau cakap ada argument untuk dia dilantik, dan aku okey. The second thing yang aku dengar was that Kim Pan Gon dilantik tanpa sebarang KPI buat ketika ini. Bahawa KPI tersebut akan ditentukan oleh technical director dalam tempoh 2 tahun yang akan datang. Dan dia akan diberi peluang. Ini di mana kerisauan aku timbul. Bila kita nak evaluate pasal Kim Pan Gon ni Faiz, kita kena lihat dari dua pandangan berbeza. Pandangan objektif tentang calon dan pandangan objektif tentang keputusan untuk melantik calon ni. Secara amnya, aku tak ada masalah dengan calon. Sebab aku rasa calon tu ada kaliber, calon tu ada reputation. Aku cuma was-was sedikit tentang proses pelantikan ini. Apa rasional di sebalik pelantikan Kim Pan Gon? Adakah kita telah mengkaji style bola sepak yang dimainkan oleh Kim Pan Gon sebagai seorang jurulatih dan menyedari bahawa style bola sepak tersebut menyesuai pemain-pemain yang sedia ada dalam sistem kita ni? Apakah ada penyelarasan di antara technical director baru Scott O'Donnell dan juga perubahan yang dia nak bawa masuk, dan juga apakah perubahan tersebut sama dengan style bola sepak yang dimainkan oleh Kim Pan Gon? Bagaimana Kim Pan Gon boleh dilantik dalam tempoh masa yang cukup singkat tu selepas peletakan jawatan Tan Cheng Ho? Cukup singkat, tak sampai sebulan Faiz. Tapi kita dah lantik seorang jurulatih ni. Bukan seorang jurulatih bawah umur, bukan seorang assistant coach, bukan. Ini adalah seorang jurulatih dalam tempoh masa yang sangat singkat kita lantik. Kalau di Eropah, orang sering mempersoalkan kenapa Man United lantik Ralf Rangnick. Adakah kerana mereka mahu bermain dengan gegenpressing? Itu adalah soalan yang valid kan? Jadi kat sini pun kita kena tanya soalan yang sama.
kita lantik Kim Pan Gon ni untuk apa? Adakah Kim Pan Gon akan meneruskan legasi possession based football Tan Cheng Ho? Adakah dia akan menukarkan semua benda? Tak ada satu benda yang diterangkan kepada kita. Tak ada satu benda. Dan yang paling membuatkan aku was-was adalah tak ada KPI tu, Faiz. Jadi apa fungsi pelantikan ini? Betul kan? Apa yang mahu kita kecapi? Betul kan aku kalau aku salah. Correct me if I'm wrong. Seharusnya pelantikan Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan adalah atas rekomendasi ataupun atas saranan yang kuat daripada sporting director, daripada technical director. Sekarang ni technical director kita sampai kurang daripada 3 minggu. Dan ketika kita rakamkan episod ini pun bukan kurang, lebih sikit daripada 3 minggu Tan Cheng Ho letak jawatan. Jadi dengan segala siasatan lagi, dengan segala apa yang terjadi di FAM sekarang, aku rasa Scott mempunyai hanya 10 hari. Aku tak rasa ini adalah saranan technical director baru kita. Mungkin juga Kim Pan Gon sedang mencari-cari kerja di Malaysia kan. Mungkin salah satu pasukan kelab di Liga Super ke apa ke. Tetapi tengok-tengok, dapat dapat Ketua Jurulatih Pasukan Kebangsaan, siapa yang tak nak kan. Kenapa ini sangat penting, Kisha? Jawatan ni di Malaysia ada satu je. Ada satu. It is the hot seat. Kalau kelab Liga Super ada 10 tempat, ada 10 posisi untuk siapa-siapa fill. Banyak. Dan kenapa dia penting untuk kita persoalkan benda ni adalah F30 seperti yang diruarkan oleh FAM adalah satu pelan jangka panjang. Tetapi daripada era sebelum ni, kita panggil era Tan Cheng Ho ni era sebelum ni, daripada era sebelum ni tak ada siapa-siapa di posisi teknikal yang meneruskan. sambung. Exactly. Yang sambung. Director of football berbeza. Director of football berbeza. Coach Ketua berbeza. Jurulatih berbeza. Mana kesinambungan dia? Ya. Siapa yang bawa pemahaman tu daripada technical point of view going forward? Kan? Adakah sekarang ni pengumuman FAM untuk bagi tahu yang tak ada KPI selama 2 tahun tu adalah untuk menyelamatkan mereka sendiri saja, sebab dia orang tahu yang sekarang ni everything needs to start over again, which I didn't want it at all in the first place. Aku tak mahu benda tu jadi. Aku nak apa yang berlaku sebelum ni ada kesinambungan. Okay, kita tak berjaya ni, tapi kita cuba lagi ikut ramuan yang sama. Kalau hang nak scrap tu dan mula lagi daripada kosong, itu adalah itu rugi kan, rugi. Dan Presiden FM juga cakap itu tak ada apa yang dia boleh buat sangat dalam masa 2 tahun ini dengan COVID. Suka untuk saya ingatkan, Ish, bukan Malaysia saja yang ada COVID. Satu dunia ada COVID. Dunia ada COVID. Satu dunia ada COVID, Kish. And some of them lagi teruk daripada kita. Jangan sampai kita 2 tahun lagi kita ada dekat sini, kita bicara tentang calon baru dan pada masa tu Malaysia nak mula balik semula. Ada technical director yang baru juga. Ada technical director yang baru. Presiden yang sama. Aku setuju 100% dengan kau. Secara objektif aku suka Kim Pan Gon, tetapi buat masa sekarang, atas sebab aku tak tahu apa rasional di sebalik pelantikan ni, aku tak tahu bagaimana pelantikan ini boleh dilakukan dengan sangat cepat, dan aku tak tahu apa visi KPI di atas pelantikan ni. Aku akan sentiasa was-was. Aku cakap terus, aku pesimis, sangat pesimis. Sebab kalau berjaya pun, apa erti kejayaan? Tak ada KPI pun. Macam mana kita nak tahu kata dia berjaya ataupun tak? Katalah dia menang SEA Games. Katalah dia menang SEA Games lepas ni. Bukan SEA Games lah, SEA Games Under-23. Katalah dia menang AFF lagi 2 tahun. Boleh saja kita kata-kata, hang underachieve walaupun dia menang AFF. Sebab in the first place, KPI terhadap Kim Pan Gon ni diletakkan oleh rakyat, bukan diletakkan oleh FAM. Jadi rakyat, suka-suka hati rakyat lah. Sebenarnya KPI aku nak separuh akhir Piala Asia, bukannya menang AFF. Kan benda tu abstrak kan. Ini boleh menjerat mereka sendiri, Kish. Setuju. Tapi apa-apa pun, buat masa sekarang, kita boleh tunggu dan lihat sajalah. Ya.